Borak-borak kotak minggu ni ada benda yang special. Special sebab dalam bola sepak ni sebenarnya selalu orang akan idolakan nombor 7, 9, 10. Ini 3 nombor yang paling popular lah kalau dalam sukan bola sepak. Tapi untuk individu yang minggu ni, dia nombor yang rare. Nombor 17, the one and only. Ini adalah individu yang aku rasa bukan dalam industri bola sepak je, sebenarnya nama dia cukup besar. Dia even dah pernah jadi, jarang tau, tak pernah lagi dalam sukan bola sepak. Bekas pemain bola sepak jadi judge untuk program komedi dekat Malaysia. Dia dah pegang status tu, dia dah pernah ada experience tu. Aku nak teruskan untuk minggu ni punya borak kotak. Bahagian ni sebenarnya cerita tentang dia punya pengalaman. Dia dah pernah jadi pemain, dah pernah jadi jurulatih, pengurus pasukan pun dah pernah. So the one and only, inilah dia, Datuk Zainal Abidin Hassan. Yeah. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Oh, terima kasih Datuk. Sama-sama. Walaupun dia panas macam tak panas, tapi dapat spend time juga. Mendung tak berhenti hujan. Alamak, dia dah start bunga dia dah, Datuk. Jangan macam ni, Datuk. Mendung tapi tak berhenti hujan. Okey. Itu dalam maksud dia tu. Jom kita jalan, Datuk, sambil-sambil. Sambil-sambil. Silakan. Sihat, Datuk Alhamdulillah. Sekarang busy dengan panditeri dekat Astro. Yeah. Lepas tu dekat FM pun ada kerja juga. Yeah. So macam-macam tugas dengan Liga A1 pun ada role juga. Liga A1, dengan migration. So macam mana Datuk nak agihkan time tu? Time tu mungkin dah biasalah dalam bola sepak, tapi peranan lain-lain tu Tok? Bagi saya, selagi dia dalam kita punya orang cakap professional, profession, dia time tu memanglah padat. Tapi kita boleh carikan waktu yang penting. Mana kita siapkan kalender kita, kerana ia semua adalah berkenaan dengan bola sepak. Jadi bagi saya, untuk bola sepak masa tu adalah emas. Selain daripada keluarga lah. Iyalah. Keluarga. Tapi selain daripada keluarga, bola sepak tu masanya ada emas. Kerana kita dah berminat darah daging bola sepak. Betul. Jadi banyak benda yang kita kena lalui dan menghadapi. Kerana daripada pemain nak bertukar corak kepada jurulatih, pengurusan, dan top management, ia bukan mudah, tetapi asas dia sama. Tapi Tok, saya rasa sebelum ni pun Datuk dah pernah appear kat macam-macam program podcast ke apa semua, dah cerita tentang pengalaman. Tapi saya tertarik nak tanya, mungkin sebelum ni ada orang pernah tanya, tapi nak tanya lagi sekali. Macam mana boleh start Tok bola sepak? Ya. Memang asal-asal bola sepak? Actually saya sebab tubuh badan saya yang boleh katakan ada kelebihan. Satu. Kedua, daripada keluarga. Daripada keluarga, khususnya abang-abang saya, bekas pemain kebangsaan. Jadi selalu ikut mereka pergi latihan ataupun pergi perlawanan-perlawanan. Jadi minat tu ada dan mendalam. Dan selalu mereka lah jadi idola-idola kita. Satu hari kita nak jadi macam abang-abang kita. Jadi di sinilah saya mula melibatkan diri dalam bola sepak. Tetapi masa dulu main bola sepak tak puas. Kita main lomba lari lah. Betul. Itu saya tanya tu. Melibatkan banyak atur cara sukan. Tetapi yang melekat adalah bola sepak. Tapi tu orang main bola ni, tadi awal-awal saya dah cakap nombor 7, nombor 9, nombor 10. Ini nombor popular lah, nombor popular. Tapi seorang Zainal Abidin Hassan nombor 17. Mana datang nombor 17 ni Tok? Bagi saya nombor 17 ni memang nombor ni nombor ong ni. Nombor keramat bagi saya. Mana datang? Kerana sewaktu saya umur 17 tahun, saya memulai, itulah tahun pertama saya mewakili pasukan Selangor senior lah, mana bermain di Piala Malaysia. Dah breakthrough first team dah waktu tu? Dah, 17 tahun tu dah first team, dah breakthrough dah. Dan jersey saya yang pertama dicampak, bukan diberi. Siapa yang campak tu? Kerana pemain-pemain senior dah mengambil jersey masing-masing. So tinggal beberapa helai jersey yang nak diberikan kepada pemain-pemain yang baru masuk lah. Budak-budak muda lah time tu. Jadi coach mendiang Chow Kai Lam. Oh. Ketika itu dia coach Selangor, dia mengambil satu helai baju,
membaling kat saya, ni baju saya, dia cakap. Jadi saya pun urut. Oh ya. Yeah. Nak nombor yang cantik kan. Urut, dapat nombor 17. Oh. Kebetulan masa tu tak ada orang pakai di Selangor. Dan kebetulan hari tu umur saya 17 dan saya tengok jersey tu nombor 17. Dan bermakna kalau kita dapat jersey tu, semusim kita akan pakai. Sepanjang karier memang tak pakai nombor lain tu Ada, pernah. Ada? Saya ada 2 kali tukar nombor. Okey, ni cerita ni. Yang pertama, Malaysia Cup final tahun 86. Okey. Ramai orang bertanya. Final tu saya tukar nombor. Oh. Saya pakai nombor 20 sebab saya dah menjaringkan 19 gol. Boleh katakan rekod lah. Jadi final tu, saya punya niat nak jaringkan 1 gol pun jadilah. Okey. Kan? So, saya nak genapkan 20 gol. Okay. So, saya pakai jersey nombor 20. Oh. Just final tu. Okey. Final tu saya minta izin untuk pakai nombor 20 dan dibenarkan. Saya memakai jersey 20 dan alhamdulillah niat saya tercapai. Niat saya tercapai tahun 1986, final dengan Johor. Saya dapat menjaringkan 1 gol dan itulah gol yang ke-20 saya. Okey. Yang kedua, nombor 13. Okey. Nombor 13 ni adalah nombor unlucky. Orang semua cakap unlucky. Okey. Jadi Malaysia tidak menjuarai Sukan C dah begitu lama. Okey. Jadi Trevor Harley, saya ingat lagi, Trevor Harley. Trevor Harley panggil saya dalam bilik. Dia cakap, dia tahu favorite number saya 17. Tapi untuk SEA Games ni is tak favorite lah. Okey. Saya cuba buat satu benda yang unlucky jadi lucky. Okey. So, jadi dia suruh saya pakai 13. So saya dengar cakap dia. Okey. Alhamdulillah. Dapat pecah benda tu juga. Gold medal. Oh, ni 89 89. Okey. Selepas begitu lama Malaysia tidak merangkul pingat emas. Betul. Di acara bola sepak. 89 tu Malaysia menjadi juara dan memenangi pingat emas di Sukan C. Melemah tu cerita ni, nombor 20 gol. Dan itulah satu kali itulah saya pakai nombor 13. Jadi selama saya bermain 2 kali je lah saya pernah tukar nombor. Tapi tu cerita pasal nombor 13, 20, 17. 3 nombor ni lah. Okay. Tapi sebelum ni waktu kita bekerja dekat waktu nak buat game ACL kalau tak silap saya, dalam dressing room tu kita ada satu conversation. Tapi cerita tu tak habis tu. Saya dengar tak puas. Okay. Cerita pasal Datuk ada sebut Datuk pernah dapat offer daripada Arab Saudi dan juga dari England. Okay. Mana satu datang dulu tu? Arab Saudi dulu. Kebetulan kebetulan. Saya ingat lagi tahun 1983. Pra Piala Dunia ke pra Piala Olimpik. Okey. So Malaysia bertemu Saudi Arabia. Okay. First League. Okey. Di Stadium Merdeka. Saya ingat lagi rakyat kerajaan Saudi Arabia nak game to live. Okey. Jadi game to live. Okey. Dan game tu saya boleh kata man of the match lah. Okey. Saya tengah form. Saya dapat menjaringkan 1 gol. Okey. Dan 1 gol lagi. Ni ruling lama. Okey. Kalau ruling baru, gol. Okey. Saya mendapat bola daripada tengah padang, saya dribble 4-5 orang dan menjaringkan gol. Okey. Masa saya menjaringkan gol tu, salah seorang pemain Malaysia dalam kedudukan offside. Tidak mengganggu permainan. Tetapi all ruling. Okey. Saya pun score, saya pun celebrate, tapi last man angkat sebab pemain lain tu offside. Tapi saya dribble pada tengah. Dan saya dapat menjaringkan 1 gol dan Malaysia menang 3-1. Jadi kemungkinan peminat-peminat bola sepak Arab Saudi ataupun pegawai-pegawai Arab Saudi terkejut. Ada seorang pemain Malaysia lah yang berwajah mirip macam mereka kan. Ni pun ingat Arab juga ni. Jadi saya pun return leg di Saudi. Masa di Saudi lah mereka datang. Berjumpa saya, temu saya. Wakil dari klub? Wakil dari klub. Al-Hilal. Al-Hilal. Wakil dari klub. Berjumpa saya, menunjukkan saya kontrak. Saya ada 4 hari di sana. Menunjukkan saya kontrak, tempat kediaman saya, tim saya dan memberi saya tiket untuk saya pergi balik. Sorry Tok, dia Al-Hilal ke Al-Ahli? Saya confused tadi sekejap. Al-Ahli kalau Al-Hilal. Al-Hilal betul Al-Hilal. Jadi saya pun masa tu umur baru 20, 21. Jadi
environment main bola di sana tu boleh kata kurang lah. Gaji lumayan. Gaji lumayan. Jadi saya lebih selesa. Lebih selesa bermain di Malaysia. Dan saya balik mereka hantar juga. When you ready, you can come. Tinggal 2 tiket lagi kat rumah saya untuk saya apply ke sana. Tapi saya tak lah. Saya tak tahu macam mana dia sampai kampung baru mamak saya. Masa saya tak ada rumah. Tahu dalam envelope, saya tengok flight ticket open. Anytime saya boleh terbang ke sana. Pernah rasa alat tak, Tok? Nak ikut kan? Banyaklah benda yang saya fikir. Nombor 1, galak lah. Manalah tahu pergi sana, bermain sana, balik-balik jadi imam masjid negara kan. Itu bergurau. Maksud saya, 1 sampai hari ni saya berfikir kenapa saya tak pergi. 1 kerugian untuk warga bola sepak Malaysia. Mungkin movement saya tu buka jalan kepada pemain-pemain. Jadi bagi saya di sini pun saya teringat juga Arwah Mokhtar pun dulu dapat offer. Saya ingat Queen English League pun dia dapat. Dia mungkin kalau 2 orang ni pergi, Arwah Mokhtar pergi, saya pun nak ikut dulu. Okey, faham. Sehingga hari ni tak ada orang make the move. Tak ada orang make the move. Jadi inilah yang kita ketinggalan. Kita tengok Korea. Saya ingat lagi Park. Dulu Cabengkem main di Jerman. Lepas tu Park main Manchester United. Sekarang pemain Korea dah bersepah dah. Pemain Jepun semua main di Europe. Sebab itulah pasukan kebangsaan mereka kebal. Jadi saya haraplah ini adalah nasihat kepada pemain-pemain sekarang. Jika mereka mendapat offer sebegini, pergilah. Kerana membuka jalan kepada pemain-pemain lain. Yang sorry Tok, saya potong. Yang England pula? Yang England saya berlatih 84. Setahun lepas tu? Setahun lepas tu kita berlatih untuk pra Olimpik juga. Pra Olimpik ke Piala Dunia lepas itu berlatih di Ipswich. Di Ipswich. Kaki saya sakit. Tapi Frank Lord, saya ingat coach Frank Lord, dia panggil doktor Ipswich semua suruh bandage kaki saya. Dia panggil tu lock strapping. So, bermakna ankle saya tak bergerak, saya tak rasa sakit boleh main. Tapi saya tak start game. Malaysia main dengan klub Ipswich. Klub Ipswich ni top club. Top click lah. Top club masa tu di England, di EPL. Russell Horsman, Paul Marina. Saya ingat lagi. Sekali game 0-0, last 20 minit, coach suruh saya warm up. Saya masuk. Lagi 15 minit saya main. Saya menyelah dan saya menjaringkan the only goal. So, saya dapat menjaringkan the only goal, bola hantaran daripada Datuk Sosinan. So, kita mengalahkan Ipswich. Saya rasa orang semua terkejut bermain di sana. Jadi bila mereka tahu umur saya 21, mereka jumpa saya di tempat latihan, kata berminat tak untuk datang ke Ipswich. Tetapi saya menjadi apprentice. Dulu dia masuk reserve team dulu kan, Tok? Reserve team. Then reserve team ni dulu mereka lah training dulu. Mereka awal habis training mereka kena buat kerja untuk pasukan senior. Kan, putih bola, siapkan kasut, siapkan air apa buat apprentice. So awak kena diajar. Kat situlah mungkinlah saya terfikir pendek. Saya dah main Malaysia ni, saya nak buat kat Malaysia dah sedap ni kan. So saya pun tidak berbual lebih panjang, cuma memberi kata putus. Saya lebih comfort di Malaysia. Tapi itu satu kerugian lah. Kerugian bagi saya kerana tak ada orang yang memberi kita apa orang cakap peluang tu lah. Satu peluang, tak ada orang yang menyokong ataupun nak push kita di sana kan. Jadi satu peluang lagi, satu rugi. Yang terakhir Swansea City lah. Swansea ada juga tu kan? Swansea, yang terakhir Swansea City selepas Merdeka Tournament. Mereka memilih, tak silap saya Lim Tiong Kim dan Datuk Dollah Salim untuk bermain di Division 2 FPL. Jadi itu lagi dekat dan nak pergi esok dah.
Oh, ya Lagi 1 hari nak pergi esok, tetapi 3-3 ni? 3-3 ni. Okey. Tiket saya dengan dolar dah siap. Okey. Masa tu Lim Tiong Kim saya tak tahu. Saya dah siap, dah pack barang nak terbang dah. Kan? Masa tu kita bermain tu Pahang. Okey. Tapi fikir kita selesa lah dekat sini. Lagi-lagi main bawa kelab, main dengan Pahang. Ya. Kelab. Masa tu almarhum Paduka Ayanda, Tuanku Sultan jaga Sultan Kebawah-Duli, Paduka Baginda Sultan Abdullah jaga. Tuku Muda jaga. Kebajikan semua dah elok dah ni kat sini. Kata kebajikan lah. Kesemuanya. Selesa lah. Selesa lah. Okey. Jadi itulah, kita tak bergerak ke mana-mana lah. Okay. Lepas tu saya bermain untuk Selangor, Pahang, Selangor. Ya. Tapi bagi saya, bila kita tengok pasukan kebangsaan sekarang dengan pasukan-pasukan lain, saya rasa satu kerugian lah. Satu kerugian untuk memberi motivasi kepada pemain-pemain untuk berhijrah. Lepas tu saya cakap, seseorang mesti buat permulaan ini. Ni dah bahagian penghujung dah sebenarnya. Boleh. Tapi ni one last question lah. Mungkin Datuk boleh jawab seberapa pantas yang Datuk boleh terus nampak bayangan. Okay. Mungkin bukan pemain yang zaman sekarang, tapi yang pernah Datuk kenal jadi main sama ke, ataupun sebagai coach pemain yang Datuk pernah kendalikan lah. Okay. Pernah ajar. 3 pemain tempatan. 3 pemain tempatan, yes. 3 pemain tempatan terbaik dari kacamata Zainal Abidin Hassan. Ikutkan ramai lah. Okey, 3. Tapi kalau saya pilih 3, dia mungkin boleh macam-macam tu. Dia bukan kata power je. Ini yang lebih sikit. Ramai ni. Arwah Muqtada Haris dah tentulah. Itu confirm lah. Dah tentu. Okey. Dia dan Datuk Toshin An banyak mengajar saya. Dan saya kena juga masuk Datuk Toshin An. Okey, so macam ni Tok, saya bagi 3 sewaktu Datuk bergelar pemain, 3 sewaktu Datuk bergelar jurulatih. Okey. Fair. Okey. Datuk Sochin An, Arwah Muqtada Haris. Okey. Dan tentulah sahabat saya Datuk Dullah Saleh. Oh. Dia ini kau tak tutup mata pun dah tahu saya berada di mana, saya lalu. Jadi memang bukan saja chemistry tu dah chemistry bermain tu, saya cakap memang macam bergantu lah. Ya. Bau dia, bunyi dia, kita dah tahu dah. Tak tengok pun dah tahu. Kelibat Dola mesti ada kat sini. Jadi inilah pemain-pemain tu. Tapi Datuk Dullah Saleh, saya rasa kalau untuk Datuk sendiri, bukan kata position kat mana, tak tengok ke apa, dia berdeham pun Datuk dah tahu dia tengah buat apa kot. Betul. Pemain sewaktu Datuk jadi jurulatih? Yang pertama, tentulah saya amat bangga dengan Arif Haiman. Okey. Seorang lagi Razman Roslan. Leadership dia very important. Bila saya coach, Razman menjadi ketua pasukan, dia meringankan tugas saya. Okey. Masalah kecil dia akan handlekan. Dia tak akan bawa masalah kecil ke saya. Okay. Dia akan dia settle dulu. Jadi senang untuk saya untuk move forward dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Satu lagi Tok? Satu lagi. Kalau saya pilih lah, pernah bermain dengan saya. Midfield maestro lah. Saya takkan lupa nama dia sampai bila-bila lah. Siapa Tok? Azizul Abu Hanifah lah. Azizul Abu Hanifah ni tak boleh lari ni ini seorang midfield general maestro lah. Yang saya takkan lupa. Mengemanglah nama-nama ni. Memang ramai lagi lah. Ya, betul. Tapi yang memberi kesan mendalam di dalam bola sepak dan juga penglibatan bersama saya. Datuk, terima kasih banyak-banyak. Sama. All the best untuk apa jua yang Datuk buat lepas ni. Sama. Dah hujan Tok. Kita cabut dulu lah. Tak berhenti hujan, dia turun. Aduh. Sebelum start tak berhenti je. Tapi dah nak hujung, Tuhan punya aturan. Nak hujan rahmat. Borak-borak botak, Datuk Zainal Abidin Hassan. Ingat, nombor 17, 13, 20.